Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program webinar Bicara Santai, Kesihatan Mental dan Anda. Okey, sebelum kita nak berbicara santai lah ni, terlebih dahulu kita perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Amira Syahira binti Muhammad Abdul Kahar. Saya merupakan seorang kaunselor pelatih daripada Universiti Malaya. Baiklah, tajuk kita pada hari ini semakin hangat kan, sebab sekarang ni wabak pandemik COVID-19. So banyak masalah kesihatan mental yang ada dekat Malaysia ni disebabkan pandemik COVID-19. Baiklah, tapi pada hari ini saya nak menekankan tentang tahap kesihatan mental pelajar mahasiswa universiti. Okey, sejak akhir-akhir ini banyak tumpuan yang diberikan terhadap masalah kesihatan mental. So, selaras dengan pembangunan negara lah yang kian berkembang, masalah mental juga dilihat semakin meningkat dari masa ke semasa. So, peningkatan dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental ini didapati adalah punca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. So, daripada situ kita dapat tahulah apabila kita mempunyai tahap kesihatan mental yang lemah, so akan terjadilah penyakit mental, akan ada nak membunuh diri daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Okey, oleh yang demikian adalah penting untuk kita semua menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik dan mengenal pasti gejala-gejala masalah kesihatan mental yang memerlukan rawatan. Okey, baiklah. Seperti yang semua sedia maklum, kejayaan seseorang apabila mendapatkan tempat di universiti sebagai seorang mahasiswa merupakan pengalaman yang sangat membanggakan bagi setiap individu. Tetapi terdapat pelbagai perubahan dan perkembangan yang akan berlaku dalam hidup seseorang mahasiswa. Baiklah, kebanyakannya mahasiswa universiti berada pada peringkat dewasa dan perlu bersedia untuk memikul tanggungjawab sosial seperti membuat keputusan, memilih rakan sebaya, membina hubungan intim ataupun percintaan, menjaga keselamatan diri, menguruskan masa, kewangan dan membentukkan strategi bagi menentukan kejayaan di masa hadapan. Okey, mahasiswa universiti ini datang daripada pelbagai latar belakang yang berbeza dan keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa menjalani proses sosialisasi dengan pelbagai ragam dan personaliti di antara satu sama lain. Maka, personaliti seseorang individu berbeza di antara satu sama lain dalam beberapa perkara dan perbezaan paling ketara adalah personaliti dalam kalangan mahasiswa. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan lebih mendalam apa sebenarnya maksud personaliti ini. Baiklah, personaliti ini perkataan asalnya adalah daripada perkataan persona, iaitu perkataan Latin yang merujuk kepada topeng yang digunakan oleh pelakon dalam teater Greek. Okey, berdasarkan huraian yang diberikan saya tadi, maka ia boleh mendefinisikan personaliti ini sebagai aspek luaran dan bersifat nyata pada seseorang yang boleh dilihat oleh orang lain. So, personaliti ini mempunyai pelbagai aspek dan ia merupakan kombinasi mengenai trait ataupun perbezaan individu,
tabiat, pembawaan, watak, sentimen, prasangka, emosi, sikap, ragam, persepsi, kebolehan, cita-cita dan lain-lain lagi, dan banyak lagi yang menggambarkan personality itu. So, personality juga dikatakan sebagai kesimpulan ataupun keseluruhan daripada ciri-ciri atau sifat seseorang individu. Baiklah, okey. Tadi kita dah cakap pasal personality. So, sekarang ni kita nak sembang pula pasal COVID, pasal kesihatan mental di waktu COVID-19 ni. Baiklah, pada waktu pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia ni, semua orang terkesan, semua sektor terkesan. Tak ada yang terkecuali pun. So, kebanyakan mahasiswa universiti sering berhadapan dengan masalah kesihatan mental dalam menjalani kehidupan akibat daripada sumber tekanan seperti bebanan tugas yang diberikan oleh pensyarah, situasi pembelajaran yang tertekan, masalah penyesuaian, konflik dan persaingan dalam pencapaian akademik, kekurangan masa lapang dan kurang masa untuk bersama dengan keluarga. So, tekanan ni merupakan masalah kesihatan mental semula jadi yang biasanya berlaku di semua peringkat golongan. Oleh itu, tekanan merupakan satu bentuk keadaan ataupun perasaan yang hadir daripada pengalaman apabila seseorang individu menganggap bahawa permintaan yang diterima oleh mereka adalah tinggi dan tidak mampu untuk mereka penuhi atas sebab kekurangan sumber sosial dan peribadi. So, perkara ini lebih tepat lagi yang individu itu tidak mampu untuk mengawal keadaan ataupun situasi. Ia boleh mempengaruhi seseorang itu mengalami perubahan daripada segi tingkah laku dan emosi apabila individu tersebut terus menghadapi tekanan. So, kestabilan kesihatan mental ni mampu menyeimbangkan proses psikologikal dan sosialisasi para mahasiswa, begitu juga dengan sebaliknya. Dalam hal ini, personality dan kesihatan mental sangat berkait rapat kerana boleh menyebabkan tahap kesihatan mental di Malaysia berada di tahap yang sangat membimbangkan. Okey, masalah ini tidak boleh dianggap mudah kerana ia boleh mendatangkan keburukan kepada semua pihak, terutama mahasiswa universiti. Baiklah, masalah kesihatan mental ini boleh memberi kesan yang besar kepada mahasiswa dari segi aspek fizikal, emosi, kognitif, interpersonal untuk berfungsi dengan baik. So, hal ini bertambah buruk apabila mahasiswa yang tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai kesihatan mental dan turut mempengaruhi orang di sekeliling mereka. So, bila individu tak ada pengetahuan tentang kesihatan mental ni dan dia pun duk bisik-bisik kat member dia kan, so benda tu menjadi lebih teruk tentang tahap kesihatan mental pelajar yang lain. Okay, so semua orang mesti nak tahu kesihatan mental ni macam mana je, apa jenis kesihatan mental sebenarnya. So, kesihatan mental ni merangkumi kepada beberapa jenis penyakit mental seperti yang biasa terjadi, iaitu tekanan. Tekanan tu stres lah kan. So, kedua kemurungan. So, lepas dah stres tu, dia makin lama makin meningkat tau. Bila stres tu kita tak tangani, so dia kemurungan. So, kebimbangan, kecelaruan, begitu. So,
Pertama, stres. Kedua, kemurungan. Ketiga, kebimbangan, anxiety. Dan keempat, kecelaruan pemakanan. Dan yang kelima, skizofrenia. Okey. Skizo ni yang kena tahap ambil ubat lah. Senang cerita. So, kalau anda di tahap tekanan, kemurungan, kebimbangan, stress, depression or anxiety, anda boleh berjumpa dengan kaunselor untuk mendapatkan kaunseling jika anda mahu. So, penyakit mental tersebut ni lah tidak hanya berlaku dengan diri sendiri, malah ia boleh berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang berada di sekeliling individu itu sendiri. Selain itu, perubahan sosial telah banyak menyumbang kepada wujudnya peningkatan masalah kesihatan mental, termasuk beberapa penyakit mental dan psikologi seperti penagihan alkohol, penyalahgunaan dadah, mental breakdown, masalah rumah tangga, tekanan mental, keadaan kemurungan dan juga kebimbangan. Okey, hal ini membuktikan penyakit mental boleh berlaku jika terdapat faktor-faktor luar yang mengganggu seseorang individu. Okey. Penyakit mental ni lebih banyak didalami oleh golongan dewasa awal yang baru mengalami transisi dalam perubahan hidup mereka seperti mahasiswa lah. So, itu yang saya nak menekankan tentang mahasiswa. Sebab kebanyakan mahasiswa ni umur dia range 20, 25 lah. So, itu adalah dewasa awal. Dari situlah banyak kesihatan mental yang kadang-kadang mahasiswa ni tak dapat nak adapt benda tu. So, bila diorang tak dapat adapt benda tu, lagilah bertambah worse, lagi bertambah teruk kesihatan mental mereka. Okey. Hal ini menyebabkan mereka perlu memenuhi. Kenapa macam saya cakap tadi lah, kenapa mahasiswa yang diutamakan kan? Sebab mereka ni perlu memenuhi tuntutan tugas yang banyak. Lepas tu mereka perlu menyesuaikan persekitaran yang baru dan interaksi sosial yang baru. Yelah, kalau macam remaja tak berapa sangat. Mungkin dia tak ke alam dewasa lagi. So, bila dah ada alam dewasa ni, so banyak cabaran-cabaran yang perlu diatasi dengan sendirinya. So, dari situlah persekitaran baru, penyesuaian baru. So, banyak benda yang mereka belajar, benda baru apabila dah meningkat dewasa awal ni. Okey. Baiklah. Mesti semua orang macam tertunggu-tunggu sebenarnya apa tanda-tanda masalah kesihatan mental. Okey, banyak sebenarnya masalah kesihatan mental. So, saya bagi beberapa lah masalah yang maksudnya macam kalau kita sedang mengalami masalah kesihatan mental kita, mungkin masalah kesihatan mental kita lemah. So, mungkin kita ada tanda-tanda ni. Yang pertama, mudah marah. So, kita macam mudah sangat nak marah orang. Macam kadang-kadang benda tu tak salah pun kita marah. So, macam memanglah kalau contohlah especially perempuan lah. Kan perempuan so macam lelaki macam biasalah perempuan mood swing. Ya, betul, kadang-kadang betul perempuan mood swing. Tapi kalau dah selalu marah, mesti ada something wrong somewhere. So, better pergi check dulu. Tak salah untuk kita jumpa kaunselor. Jangan takut semua. Kaunselor ni bukan hanya untuk kita mempunyai masalah sahaja. Kita nak datang jumpa kaunselor, nak bercerita tentang
kekusutan hidup ke, ataupun datang untuk meluahkan perasaan yang terbuku di hati. Bukan meluah perasaan yang bercinta tu. Macam tu lah. Contoh macam sedih ke, tak ada tempat luar, tak apa, datang jumpa kaunselor, tak ada masalah. Okay, so yang kedua, keresahan yang teruk. So macam bila kita mengalami keresahan ni, macam sikit-sikit kita resah, sikit-sikit kita resah. So kita macam itu adalah tanda-tanda kesihatan mental kita lemah. So yang ketiga adalah kerisauan yang berlebihan, anxiety yang kita bimbang yang berlebihan. So mungkin itu adalah tanda kesihatan mental lah. So yang keempat, perubahan selera makan. Okay, perubahan selera makan ni banyak. Macam mungkin kita tak sihat ke, ataupun hormon kita nak menukar ke, ataupun banyak faktor dia. Mungkin perubahan selera makan ni adalah salah satu punca lah lemah kesihatan mental. So yang kelima adalah masalah tidur. So masalah tidur ni mungkin susah tidur ataupun mudah tertidur. Okay, kita jangan nak ambil ringan. Kalau macam kita ni macam kadang-kadang duduk je tertidur, duduk je tertidur. So mungkinlah kita boleh macam, yelah, mahasiswa. Sebab saya pun seorang mahasiswa juga. So mungkin macam kalau member-member tidur kan, macam dia ni tidur je, macam tiba-tiba kejap dah tidur. Saya rasa macam pelik lah, macam mana dia boleh tidur kejap macam tu. Mungkin itu adalah salah satu individu itu mengalami masalah kesihatan mental. Okay, so yang keempat, yang keempat pula, dah kelima, keempat, reverse pula. Okay, yang kelima, yang keenam, tak maaf lah, banyak sangat nombor. So yang keenam, letih lesu. So letih lesu ni mungkin letih lesu ni mungkin banyak faktor. Mungkin kita penat, mungkin apa kan. So kadang-kadang letih lesu ni mungkin sebabkan otak kita dah penat, so kita macam badan kita pun jadi penat. Macam tu. So itu adalah tanda-tanda masalah kesihatan mental kita kurang baik lah. So yang ketujuh adalah kurang tumpuan terhadap aktiviti harian. Okay, apa yang maksud kurang tumpuan terhadap aktiviti harian ni? Okay, ni maksudnya macam kita buat sesuatu tu, kita tak ada fokus dekat benda tu. Selalu orang cakap, kau ni asyik mengelamun. Itu macam tu. So selalu macam tu. Mungkin macam tengah buat something, termenung. Tengah buat something, termenung. Okay, itu mungkin salah satunya. Okay, seterusnya adalah kita memikirkan atau bercakap tentang membunuh diri. Sama ada nak membunuh ataupun macam mana? Sama ada kita nak membunuh orang ataupun kita nak membunuh diri kita. Macam tu. So kalau kita dah pernah terlintas perkataan ingin membunuh diri tu, mungkin bukan mungkin. So bila kita dah pernah terfikir, itu adalah tanda kesihatan mental kita lemah. So apabila kita dah pernah terfikirlah ingin membunuh diri ni, okay, saya menasihati untuk awak-awak semua, pergilah berjumpa kaunselor ataupun psikiatris. Mungkin awak boleh rujuk dulu kaunselor. Awak jangan risau, kaunselor tak sewenang-wenangnya mendiagnose awak, kata awak ni awak ni ada masalah kesihatan mental ni, macam tu. Tak ada. Kita akan banyak cari apa sebenarnya yang berlaku. So awak jangan risau. Okay, ingat ya masyarakat, ingat ya awak-awak semua, awak jumpa kaunselor ni tak salah. Kaunselor ni membantu
memeringankan, tak adalah. Kaunselor ni adalah satu tempat yang bagus untuk awak rujuk. Okay? So, yang ke-9 seterusnya, penyalahgunaan dadah dan alkohol. So, apabila kita dah pernah pegang dadah, kita dah pernah pegang alkohol tu, okay, itu mungkin adalah salah satu punca lah. Yelah, mungkin kadang-kadang orang yang ambil dadah ni, ada orang ambil alkohol ni, diorang stres, diorang tertekan. So, bila diorang stres tu, diorang akan ambil penyalahgunaan dadah dan alkohol. So, kalau kawan-kawan awak ada yang ambil dadah, ambil alkohol, bolehlah awak rujukkan dia ke kaunselor, okay? So, seterusnya adalah tingkah laku agresif. Okay, tingkah laku agresif ni mungkin itu adalah salah satu tanda lah. Tapi kadang-kadang orang tu memang agresif, tapi mungkin orang tu akan individu tersebut mempunyai tanda-tanda tersebut yang mempunyai masalah kesihatan mental. So, yang terakhir adalah perubahan personality yang ketara. Okay, mungkin nak kata-kata pasal perubahan personality yang ketara ni, okay, mungkinlah seorang individu tu dia diam je, dia selalu diam. Maksudnya dia tak bercakap dengan orang lah. Tiba-tiba dia macam one day tu dia punya personality berubah 360 darjah. Mungkin ada something wrong somewhere kat situ. So, kita tak boleh diagnose orang tu. Kita kena cari juga, kita kena tengok dulu apa sebenarnya yang berlaku dekat orang tu. Okay? So, saya dah ceritakan tentang bagaimana punca masalah kesihatan mental itu timbul. Dan saya juga dah kongsikan tentang tanda-tanda seseorang itu mempunyai masalah kesihatan mental. Okey, baiklah, kita berehat seketika dan slot selepas ini kita akan mengupas tentang cara menangani masalah kesihatan mental. So, jangan ke mana-mana. Kita berjumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bicara Santai Kesihatan Mental dan anda. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, pada slot kedua ni kita akan menceritakan tentang bagaimana nak menangani masalah kesihatan mental ini. Okey. So, masalah kesihatan mental ni tidak seperti penyakit lain yang boleh dirawat dengan ubat-ubatan. Okey, penawar masalah kesihatan mental ni sebaliknya merangkumi banyak aspek. Oleh itu, masalah kesihatan mental ni hendaklah ditangani dengan segera supaya masalah seperti tekanan, kemarahan, keganasan, kemurungan dan kejadian bunuh diri dapat dielakkan. Okey, dalam membendung peningkatan kes berkaitan kesihatan mental, masyarakat perlu mengikis stigma sosial terhadap mereka yang menghidapi masalah itu dan berusaha memahami keadaan yang dialami oleh mereka. Okey, stigma penyakit mental membuatkan individu berasa malu, lemah dan tidak berdaya. Okey, tanggapan negatif sedemikianlah yang memberi kesan kepada individu yang mengalami masalah mental, selain melunturkan semangat keluarga untuk memberi sokongan fizikal dan emosi kepada mereka. Baik. Okey.
ia juga boleh menjadi penghalang kepada mereka untuk mendapatkan pertolongan daripada profesional dan seterusnya memberi kesan kepada proses pemulihan dan menjejaskan kualiti kehidupan. Okey, macam saya cakap tadi, macam bila seseorang individu itu mempunyai masalah mental, so bila masyarakat ni sering berkata-kata tentang oi, budak ni ada masalah mental tu, jangan dekat dengan dia. Macam, so bila individu tu mendengar perkataan-perkataan yang negatif daripada mulut-mulut masyarakat yang tidak bermoral ni, so mereka jadi macam takut, malu untuk berjumpa dengan profesional seperti kaunselor, psikiatris. Bila mereka malu nak jumpa profesional dan perkara itu lagi bertambah teruk dan akan menjejaskan proses kehidupan seseorang individu itu. Okay. So, apa yang selalu masyarakat sering katakan adalah masyarakat ni sering menganggap orang yang menghidapi masalah mental ni sebagai gila, tidak sioman, berbahaya, ganas, kurang iman, tidak boleh bekerja, tidak boleh membuat keputusan dengan baik dan sebagainya. Okey. Saya paling marah bila orang buat stigma macam ni. Tak semestinya orang sakit mental ni dia gila, tak semestinya orang mempunyai kesihatan mental ni tidak siuman, tak boleh bekerja. Saya ada rakan, saya ada kawan saya, dia mempunyai masalah kesihatan mental dan tapi dia boleh berjaya. Dia boleh kerja di departmen yang besar. Orang yang tak ada kesihatan mental, orang yang mempunyai kesihatan mental yang baik pun mungkin tak boleh buat benda tu. So, apa bezanya orang yang mempunyai kesihatan mental yang lemah dengan orang mempunyai kesihatan mental yang baik? So, tak ada beza. So, janganlah sesekali cakap orang tu gila. Jangan. Tak baik, berdosa menjatuhkan perkataan sesuatu tu. Tak baik tau, tak baik. Okay. So, jangan sesekali cakap orang tu gila, orang tu tak siuman. Kalaulah betul lah individu itu mempunyai kesihatan mental yang tidak baik, bawalah dia jumpa pakar profesional yang sepatutnya. Rujuklah dia kepada profesional yang sepatutnya. Okay. So, bila awak dah bawa tu, awak menjadikan satu peluang kehidupan yang cerah kepada individu itu. Kita sama-sama bantu individu yang mempunyai masalah kesihatan mental ini. Okay. So, macam saya cakap tadilah, bila macam stigma masyarakat ni, pesakit tu akan jadi malu, takut untuk menceritakan hal sebenar kepada orang. Mungkin dia tak nak, macam mungkin dia takut untuk bercerita, dan bila dia malu dan takut untuk menceritakan hal sebenar, dan akhirnya mereka pilih untuk berdiam diri dan menderita sendirian, yang kadang-kala kerana untuk dah putus asa harapan dan mereka merasakan tidak ada jalan keluar, mereka pilih untuk mati. Dan itulah terjadinya seseorang ingin membunuh diri. Mereka tak ada sokongan. So, kita yang kita rasa kesihatan mental kita ni okey, baik, bantulah rakan-rakan, bantulah individu yang mempunyai kesihatan mental yang lemah. Bawalah dia kepada profesional yang betul-betul sepatutnya. So, bila macam diorang dah dapat sokongan tu, barulah mereka ada semangat balik. Baiklah, bila stigma kita ni stigma masyarakat ni dah tukar kepada positif, iaitu kita akan membantu individu yang mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi mereka akan ke hadapan, mereka akan lebih
nampak masa hadapan mereka dan mereka rasa peluang hidup diorang tidak lagi gelap. So, sama-sama kita bantu mereka, okay? Okay, tadi kita cerita pasal stigma masyarakat. So, saya nak bagi tahu sebenarnya, okay, kesihatan mental yang baik ni adalah ketika seseorang itu sedar tentang kekuatan diri dan mampu mengawal emosinya sendiri. Okey, oleh itu apabila seseorang itu mampu menguruskan emosinya dengan baik, ia mampu membendung individu itu daripada terjerumus dalam kemurungan ataupun stres yang melampau. Maksudnya macam stres melampau tu depression lah. So, terdapat banyak kes membunuh diri dan serangan berpunca daripada penyakit mental yang mengganggu kewarasan seseorang untuk berfikir. Okey. Oleh itu, jelas sekali masalah kesihatan mental ni bukan berkisar kepada individu atau isu yang boleh dibiarkan kerana natijahnya melampaui batas sempadan keluarga itu semata-mata. Ia memerlukan penglibatan semua pihak untuk berani mengaku masalah kesihatan mental sebagai masalah bersama dan perlu ditangani secara korelatif. Okey, kesihatan mental ni sebenarnya kalau kita tak tangani, dia akan lagi teruk. So, tapi anda jangan risau. Okay, bila macam mesti orang macam, oh, kalau aku stres ni, mesti aku ada masalah kesihatan mental. Tidak. Kalau awak tidak pernah rasa stres, awak rasa serenaknya dunia ni, maksudnya macam awak rasa macam awak tak ada apa-apa, awak tak ada tekanan langsung dalam dunia ni, itu pun ada masalah kesihatan mental. So, bila awak mempunyai sedikit stres, dan itu adalah normal sebagai manusia, ada perasaan itu. So, bila awak merasakan benda itu, awak dapat kawal tekanan stres tu, awak dapat kawal. So, emosi awak pun awak dapat kawal. So, kesihatan mental awak dalam keadaan baik. Okay, apa yang kalau stres melampau tu yang menyebabkan masalah kesihatan mental awak bertambah teruk. So, okay, sebagai mahasiswa di waktu pandemik COVID-19 ni, kita perlu banyak buat aktiviti untuk mengatasi tekanan yang kita hadapi. Mungkin sekarang ni kan di waktu final exam, so mungkin kita jangan menghadap sangat laptop ni. Kita tutup dulu. Mungkin kita boleh ambil masa kejap, kita tutup dulu laptop ni, kita buat senaman ringan untuk kita release stress. So dari situ kita punya fungsi badan tidak tertumpu saja, tidak duduk saja dekat sini. So fungsi badan kita pun dah aktif. So kesihatan mental kita pun sihat. Okay, apabila badan kita sihat, kesihatan mental kita pun sihat. So kita kena jaga dua-dua. Kita kena jaga kesihatan badan, kita kena jaga kesihatan fizikal, dan kita kena jaga kesihatan mental. Tapi kesihatan mental sangat penting disebabkan pandemik COVID-19 ni kebanyakannya memberi impak yang besar kepada mahasiswa. Sebab yelah, dulu sebelum ni belajar mungkin face to face kelas, assignment mungkin 1, mungkin 2. Tapi bila kita dah kelas online ni, terlampau banyak assignment, terlampau banyak task yang perlu kita lakukan. So dari situ kita mendapat tekanan yang tinggi. So kita sebagai mahasiswa kena pandai membahagi masa antara kerja dan diri sendiri. So jangan risau, kita ambil sedikit sahaja masa untuk mungkin sebagai yang Islam mungkin boleh beribadah tu
mungkin time beribadah tu pun kita dah senaman. So mungkin selepas ibadah tu kita boleh ambil masa sedikit untuk buat stretching ke, ataupun kita boleh luangkan masa bersama keluarga, chatting-chatting bersama keluarga. Mungkin dari situ kita boleh meluahkan apa sebenarnya emosi yang kita ada. Okay, so banyak sebenarnya. Okay, mesti korang macam mana nak tahu tahap kesihatan mental aku ni okey ke tak okey? Okay, ada cara dia macam mana kita nak tahu. Tapi saya boleh bagi tahu macam mana awak nak tengok. Tapi benda tu bukan mendiagnose awak yang sama ada awak ni ada kesihatan mental awak ni okey tak okey, macam tu. Okay, so mungkin mahasiswa-mahasiswi semua ataupun yang semua mendengar ni, okey, awak boleh membuat ujian psikologi iaitu DAS 21. Okey, DAS 21 ni adalah Depression Anxiety Stress Scale atau DAS. Dipanggil DAS, singkatan dia. Ni adalah ujian saringan bertulis untuk kenal pasti tahap kemurungan, kerisauan dan stres seseorang. Tapi DAS ni bukan diagnosis tau. Okay, DAS ni bukan untuk kita nak mendiagnose diri kita ni ada penyakit mental ke apa benda semua. Tak, tidak. DAS ni adalah untuk kita tengok sahaja, untuk rujukan kita. Takkanlah dalam DAS ni ada 21 soalan. Takkanlah 21 soalan tu boleh mendiagnose awak ni adalah penyakit mental. Tidaklah. Okay, DAS ni digunakan untuk keep track kita punya mood, stres, emosi, semangat, tenaga, tidur dan lain-lain yang melibatkan depression, anxiety and stress. Okay, masa saya cakap tadi, standard DAS ni ada 21 soalan dan 7 soalan setiap subtopik depression, anxiety dengan stress. Okay, tapi ada juga DAS 42 dan ni lagi detail dan spesifik lah, tapi awak boleh guna DAS 21. Okay, DAS ini adalah panduan untuk kita mengenal pasti simptom dan sebagai indikator awal sama ada kita perlukan rawatan kesihatan mental ataupun tidak. Okay, tapi ingat DAS ni bukan diagnosis. Okay, ramai yang buat DAS terus self-diagnose. Jangan macam tu. Kalau awak rasa awak tak boleh nak kawal untuk self-diagnose tu, jangan buat DAS. Sebab DAS ni bukan untuk awak self-diagnose sendiri. Okay, nak diagnose seseorang ni bukan senang. Okay, banyak lagi cara, maksudnya banyak peringkat untuk kita nak diagnosekan seseorang ini. Okay, proses dia macam mana awak nak cari soalan DAS ni kan? Proses dia, awak Google DAS for test. So buat dengan jawapan ikut situasi kita dalam 2 minggu lah. Dalam soalan DAS tu dia akan tanya kita dalam 2 minggu yang lepas. So kalau lupa, take your time untuk recall balik mood, energy dalam 2 minggu itu. Okay, sebabnya kenapa 2 minggu kan? Sebabnya kondisi mental kita selama 2 minggu berkait rapat dengan simptom depression kita. Okay, selepas dah dapat result bacaan skala setiap subtopik tu, iaitu depression, anxiety and stress tu, so kalau normal, alhamdulillah. Okay, dia ada normal, middle, moderate, severe dan okay, dia ada 5 tahap. So yang first normal. Kalau awak normal, alhamdulillah, syukur awak okay. So awak punya kesihatan mental okay. So kalau awak kat
tahap middle, awak kena jaga-jaga. So maybe kalau tahap middle tu mungkin awak boleh jumpa consult mana-mana kaunselor ke, okay? So kalau awak kat tahap moderate, awak boleh better awak pergi treatment. Sebab tahap moderate ni bukan self-diagnose, ini untuk DAS ni untuk rujukan. Kalau macam awak dekat tahap moderate, awak boleh bawa ujian DAS ni pergi dekat pihak yang awak ni lah buat treatment tu. So kalau awak kat tahap severe, pergi terus buat treatment as soon as possible, okay? So terus pergi. So kalau awak dekat paling atas, paling yang kelima ni ialah extreme severe. So stop everything. So awak kalau awak tengah buat something, awak stop, awak terus kena pergi hospital, okay? Bawa ujian DAS ni, okay? So result yang awak dapat tu bukan untuk diagnose. Masa saya selalu cakap, DAS yang awak buat tu bukan self-diagnose, bukan diagnose awak, bukan. Tetapi ia panduan dan indikator awal status kesihatan mental kita. Okay. Tolonglah elakkan self-diagnose, okay? Yang DAS ni. Okay. Okay. Takkanlah awak nak 21 soalan tu nak define your health situation. Lepas tu tanpa merujuk mana-mana profesional, so awak diagnose diri awak yang awak tu ada masalah mental. Takkanlah 21 soalan je awak nak diagnose diri awak. Tak nak kan? So bila awak dah dapat keputusan tu, kalau normal, macam saya cakap tadi, kalau normal alhamdulillah. Kalau yang ketiga, kalau yang keempat ni, mungkin awak boleh consult mana-mana kaunselor ataupun profesional, okay? So dah dapat keputusan tu, dan kalau perlu rawatan, bring dan bawa ke klinik kesihatan terdekat. So saya galakkan awak pergi ke klinik kesihatan instead of terus ke hospital lah. Sebab hospital banyak kes emergency nak handle. So better pergi ke klinik kesihatan. So doktor pun tak sempat nak bagi perhatian penuh ke hospital. So kalau KK kan lebih menyeluruh. Ataupun mungkin awak boleh consult mana-mana yang awak percayalah. Tapi tolonglah cari profesional. Janganlah cari yang aku boleh rawat kau, Jangan. Carilah profesional yang betul-betul profesional dalam bidang itu, okay? So okay, macam saya cakap tadi, lepas awak dah pergi ke klinik kesihatan, kalau perlu doktor klinik kesihatan akan rujuk kepada hospital yang terdekat untuk rawatan selanjutnya. Ingat ya, doktor biasanya tak ada kepakaran dalam tauliah untuk beri diagnose. So yang boleh mendiagnose seseorang itu hanyalah psikiatris ataupun psikologis sahaja. Seperti yang saya cakap tadi, berulang-ulang saya cakap, yang boleh diagnose adalah profesional, psikiatris, psikologis sahaja boleh diagnose kita sama ada kita ni ada masalah mental ke tidak. Sebab banyak yang akan dia buat, bukan sahaja nak jawab soalan DAS ini. Okay. Bila awak dah didiagnose, bila dah jumpa psikiatris, dah jumpa psikologis, tak salah untuk awak, untuk bila dah dapat keputusan tu, tak salah untuk awak bersedih, untuk kecewa, untuk marah. It's normal. So diagnose tu cuma pintu awal untuk kita kenal diri, bukan something define kita, okay? So focus on what kind of treatment instead after you have deal with the diagnosis. So bila macam awak mempunyai macam saya cakap, kalau macam awak mempunyai masalah kesihatan mental yang teruk, yang memerlukan makan ubat, awak makan ubat, ikut
waktu yang diberikan. Jangan tinggal. Kalau awak nak sihat, makan ubat. So mungkin kalau awak tinggal ubat tu, mungkin akan memberi kesan negatif kepada awak. Okay. So sama-samalah kita menjaga kesihatan mental kita, kita menjaga kesihatan fizikal kita untuk hidup harmoni, sejahtera dan bahagia. So dari sini cukuplah bicara santai kita tentang kesihatan mental dan anda. Banyak telah saya kongsikan kepada anda apa tanda-tanda kesihatan mental yang lemah, lepas tu macam mana cara nak menangani dia. Okay, so banyak saya dah kongsikan ke anda. Semoga apa yang program kita ni bermanfaat untuk anda semua. Semoga ada input yang positif anda dapat daripada ilmu yang saya beri ini. So jangan lupa untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi.